Tidak ada masa. Kita telah sampai kepada akhir bab puasa dan penulis membicarakan tentang kelebihan-kelebihan puasa dan hari-hari yang disunatkan kita puasa. Jadi insya-Allah saya rasa pengajian hari ini taklah begitu susah ya. Mudah-mudahan kita dapat habis bab puasa. Maka pengajian kita yang akan datang kita kembali kepada bab zakat. Bab zakat belum lagi kita habis ya. Okey, bismillah. Buka surat 86. Okey. Puasa Ashura. Puasa hari Ashura tanggal 10 Muharram seperti diterangkan dalam hadis Muslim adalah bisa melebur dosa selama 1 tahun yang lewat. Ini ada puasa Ashura, ini semua memberikan kafar. Kita mengatakan puasa Arafah, puasa Ashura, dia menjadi sebab dosa-dosa kita diampunkan. Nah, tahun yang selepasnya Allah mengampunkan dosa. Jadi hari-hari ini penting untuk kita puasa. Jangan kita terlepas. Masuk Muharram pun kita tak tahu dah masuk Muharram. Muharram ini dia adalah New Year. Kita punya New Year. Hari ini orang kalau Januari masuk semua satu dunia tahu. Kalau New Year's Day 31st December masuk ini kepada 1st January, satu dunia celebrate. Tapi bila masuk ini Muharram, ramai yang orang Islam ini tak tahu pun ini kalender Islam. Jadi bila berlalu ini Ashura, terlepas. Macam mana ini? Ashura ini kita puasa satu hari, Allah ampunkan 1 tahun dosa. Ini adalah perkara yang luar biasa. Nah, Juga puasa hari Tasu'a tanggal 9 Muharram berdasarkan hadis riwayat Muslim yang bunyinya, jika ternyata saya masih hidup sampai di tahun depan, pastilah berpuasa di tanggal 9 Muharram. Kemudian beliau wafat sebelum sampai tanggal. nah, Nabi SAW ini wafat. Dan sebelum tahun ini sebelumnya dia mengatakan, kalau Allah panjangkan umurku pada tahun depan, aku akan puasa hari yang ke-9. Hari ke-9 ini dikenali sebagai Tasu'a, iaitu 9 yang Muharram. Apa sebabnya? Sebab untuk membezakan puasa Yahudi. Sebab orang Yahudi di Madinah juga puasa pada hari Ashura. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bezakanlah diri kamu dengan orang-orang Yahudi. Jadi Nabi nak puasa ini pada hari yang ke-9, tetapi beliau meninggal dunia. Sampai hari ini ulama kita mengatakan disunatkan kita puasa Tasu'a juga. Nah, hikmahnya adalah menyelisihi ibadah kaum Yahudi. Dari keterangan ini, bagi orang yang tidak berpuasa Tasu'a disunahkan berpuasa pada tanggal 11-nya. nah, satu orang misalnya kalau dia terlepas Tasu'a, dia puasa Ashura. Jadi dia boleh puasa hari yang ke-11. Ini berdasarkan kepada qiyas. Sebab Nabi SAW mengatakan dia akan puasa pada hari yang ke-9. Apa sebabnya? Mukhalafatul Yahud. Ini adalah illah. Yang ini untuk membezakan puasa dengan Yahudi. Tapi kalau dia tak puasa hari yang ke-9, dia boleh puasa hari yang ke-11. Dan illahnya sama. Yang ini untuk dia membezakan dengan puasa Yahudi. Ayo. Bahkan walaupun telah berpuasa tanggal 9 sekalipun. Tersebut di dalam Al-Um. Yang ini maksudnya dia boleh puasa hari yang ke-11 walaupun dia telah puasa hari yang ke-9. Tidak ada masalah. Baik. Tersebut di dalam Al-Um. Tidaklah mengapa bila berpuasa pada tanggal 10-nya juga. Adapun hadis-hadis tentang bercelak mata, mandi dan memakai harum-haruman di hari Ashura adalah buatan para pembasuh hadis. Nah, jadi satu orang kalau dia mengatakan saya nak puasa hari Ashura sahaja, tidak ada masalah. Disunatkan. Yang ini maksudnya dia tak puasa Tasu'a, dia tidak puasa hari yang ke-11. Dia hanya nak puasa pada hari Ashura. Dia mendapatkan pahalanya. Dan tidak ada makruh ini ke atasnya. Walaupun dia puasa hanya hari Ashura. Selepas itu penulis menukilkan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um berkenaan dengan hadis kelebihan memakai celak dan bermandi yang pada hari Ashura. Yang ini maksudnya ada sebahagian orang mendatangkan ini hadis berkenaan dengan kelebihan yang memakai celak ini pada hari Ashura. Maka beliau mengatakan hadis ini adalah hadis ini yang dikarangi ini oleh mereka-mereka yang mendustai akan Nabi SAW. Ini seperti mana disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar, hadis-hadis yang maudhu'. Jadi penulis beliau mengatakan
hadis ini tersebut adalah hadis ini yang maudhu'. Walaupun sebahagian ulama Hanafi mengatakan disunatkan memakai celak pada hari Ashura. Sebahagian ini ulama dalam mazhab ini Hanafi. Nah, Puasa Syawal. Puasa 6 hari di dalam bulan Syawal berdasarkan hadis sahih yang menyatakan bahawa berpuasa 6 hari ini dengan berpuasa bulan Ramadan adalah seperti halnya berpuasa 1 tahun penuh. Nah, seterusnya penulis membicarakan ini tentang puasa 6 daripada bulan Syawal. Dan ini berdasarkan dengan hadis ini Nabi SAW. Nabi mengatakan, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan selepas itu puasa 6 hari daripada bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun. Maka ini kelebihan ini puasa 6, yakni yang dilakukan ini pada bulan Syawal. Aywa. Menyambungkan 6 hari ini dengan Idul Fitri adalah lebih afdal sebab bergegas melakukan amal ibadah. Nah, ini lebih afdal maksudnya daripada hari yang kedua. Satu orang puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Yang ini dia puasa terus, lebih afdal daripada dia memisahkan. Ada orang misalnya dia ambil Isnin dan Khamis, boleh juga. Tetapi mana lebih afdal? Yang ini bersambung lebih afdal. Apa sebabnya? Dia mengatakan mubadaratan lil ibadah, supaya kita mempercepatkan ibadah. Ini mubadarah disunatkan. Mubadarah maksudnya mempercepatkan ibadah. Nah, puasa di hari malam iaitu 13, 14 dan 15 kerana terdapat hadis sahih yang memerintahkannya. Hal itu disebabkan puasa 3 hari sama dengan 1 bulan. Sebab apa? Ini adalah ayyamul bid ya. Ayyamul bid maksudnya apabila bulan purnama. 13, 14, 15 ini kita lihat kalau kita lihat langit bulan full moon. Itu sebab dia dikenali sebagai ayyamul bid, yakni hari-hari putih. Manakala ayyamul sud dia adalah pada akhir bulan. Malam 27, 28, 29 ataupun 28, 29, 30. Ini adalah ayyamul sud. Jadi kita ada puasa yakni ayyamul bid dengan ayyamul sud. Ayyamul bid ini kita ada hadis berkenaan dengan kelebihannya. Hadis Abu Dzar yang mana beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza sumta min asy-syahri thalathan fasum 13 wa 14 wa 15." Yani kalau kamu melakukan puasa 3 hari dalam sebulan, puasalah hari ke-13, 14 dan 15. Ini ulama kita mengatakan dia adalah puasa hari-hari putih. Aywa. Hal itu disebabkan puasa 3 hari sama dengan 1 bulan. Sebab amal kebajikan itu dilipatkan 10 kali. Berdasarkan keterangan ini, maka kesunahannya bisa dilakukan dengan berpuasa 3 hari selain tanggal-tanggal di atas. Dan kita ada hadis Nabi SAW mengatakan, man shalla salasata ayyam min kulli syahr. Barang siapa yang puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan, faqad shama dahra kullah. Maka sesungguhnya dia telah puasa 1 tahun. Masya Allah. Ini juga wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. InsyaAllah kita letak azam untuk beramalkan insyaAllah. Ini sekarang yang di bulan Syaban. Nisfu Syaban, bila nisfu Syaban? La ilaha illallah. Next week. Oh, next week nisfu Syaban ya. Okay. Next week Tuesday nisfu Syaban. Malam Rabu. Jadi kita tak ada kelas minggu depan. Jadi cepat sangat ni. Yang ini maksudnya hari ini dah hari yang ke-7 Syaban. Jadi kita lagi 1 minggu dah masuk nisfu Syaban. Lepas itu Masya Allah dah Ramadan ni. Okey. Berdasarkan keterangan ini, maka kesunahannya bisa dilakukan dengan berpuasa 3 hari selain tanggal-tanggal di atas. Namun pada tanggal-tanggal itu lebih afdal. Ini berdasarkan dengan hadis tadi ya. Hadis Abu Dzar, yakni barang siapa yang puasa 3 hari dalam sebulan, sesungguhnya dia telah puasa 1 tahun. Allah memberikan pahala seolah-olah dia puasa 1 tahun. Maka sama ada seseorang itu dia puasa 3 hari ayyamul bid ataupun dia puasa, dia ambil Isnin Khamis ini sebagai misal.
dia tetap mendapatkan pahala ini. Tapi di sini penulis mengatakan lebih afdal dia mengambil ayyamul bid. Sebab kita ada hadis yang lain berkenaan dengan kelebihan ayyamul bid. Ayo. Menurut pendapat Aujah, untuk tanggal 13 Zulhijjah diganti dengan tanggal 16-nya. Di dalam hal ini Al-Jalul Bulkini berkata, bukanlah begitu, tapi kesunahannya justru menjadi kubur. Sunnah berpuasa di hari malam Asud. Yang ini berkenaan dengan hari yang Zulhijjah, ada pendapat yang mengatakan hari yang ke-13 ini digantikan kepada hari yang ke-16. Yang ini maksudnya satu orang kalau nak puasa ayyamul bid pada hari Zulhijjah, dia tak boleh puasa pada hari yang ke-13. Apa sebabnya? Sebab tasyrik. Sebab hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi adakah ini kita menggantikan kepada hari yang ke-16? Di sini ada khilaf. Syekh Ibnu Qini mengatakan tidak digantikan. Yang ini hari yang ke-16 ini tidak dikirakan sebagai ayyamul bid, tapi dikirakan sebagai hari biasa. Jadi dia boleh puasa, akan tetapi kelebihan ayyamul bid tidak terletak ini kepada hari yang ke-16. Nah, teruskan. Sudah berpuasa di hari malam Asud, hari malam gelap, iaitu tanggal 28 dan 2 hari berikutnya. Yang ini hari Asud ini adalah hari yang gelap. Kenapa hari yang gelap? Ataupun hari-hari hitam? Sebab bulan tidak dilihat. Pada ujung bulan kita tak lihat ini bulan, kita lihat ini nanti anak bulan akan keluar. Maka ia dikirakan sebagai hari-hari hitam. Manakala hari-hari putih, dia adalah hari yang mana kita lihat bulan purnama. Nah, jadi kita ada disunatkan kita puasa hari putih dan disunatkan kita puasa hari hitam. Hari ini saintis ini mereka mengatakan hari-hari ini dia adalah darah kita ni dia tengah high tide. Kenapa Nabi SAW menggalakkan puasa ayyamul bid? Sebab dia ada kait mengait ini dengan darah yang di manusia. Darah kita ni ada low tide dan high tide. Jadi bila kita puasa pada hari-hari ini, darah kita tengah yang ni high tide. Masya Allah. Jadi kita lihat ini kelebihan dalam puasa hari-hari ini. Bukan saja kelebihan dalam segi pahala, tapi kelebihan dalam segi kesihatan. Itu sebab bila kita melakukan bekam juga, orang yang melakukan bekam ini, dia ada di pantang larang dia. Dia akan tanya kita hari-hari yang tertentu sebab badan kita ni ada high tide, low tide. Darah kita ini tengah high tide ataupun darah kita ini tengah low tide. Jadi nak melakukan bekam juga mereka meraihkan perkara ini. Begitu juga dengan puasa. Nah, teruskan. Puasa hari Senin Khamis. Puasa Senin dan Khamis berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahawa Nabi SAW adalah menanti untuk melakukannya dan bersabda, amal-amal perbuatan dilakukan pada hari Senin dan Khamis. Maka saya senang bila amalku dilakukan dalam keadaan aku tengah berpuasa. Selepas itu penulis mengatakan hari Isnin dan Khamis, yang ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan. Beliau mengatakan Nabi SAW tu'radu fihimal a'mal. Yani Isnin dan Khamis ni dialah hari yang mana amalan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yani amalan-amalan kita dibentangkan. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Maka Nabi mengatakan aku suka berpuasa dalam keadaan amalan aku dibentangkan. Yani apabila amalan aku dibentangkan di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Penulis mengatakan wal muradu 'arduha 'ala Allah taala, iaitu bentang di hadapan Allah. Ini Allah melihat amalan manusia. Allah Subhanahu wa taala melihat ini, malaikat ini membentangkan. Maka ini adalah daripada hikmah kenapa Nabi SAW puasa hari Isnin dan Khamis. Dan hari Isnin juga kita ada hadis sebab Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Dan kita ada hadis yang berkenaan dengan perkara ini. Tiap-tiap bulan Maulid biasa kita akan dengar hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Mu'allaqat Sahih ini Bukhari, yang mana seorang memimpi Abu Lahab. Betul ke tidak? Abu Lahab ini diringankan azab pada hari kiamat tiap-tiap hari Isnin. Jadi dikatakan dalam mimpi, kenapa? Abbas radhiyallahu anhu ini mimpi.
Abbas, yang ini pakcik Nabi SAW. Dia lihat Abu Lahab dalam azab. Tapi dia mengatakan setiap hari Isnin aku dapat minum daripada jari aku, minum air. Dia mengatakan kenapa ini hari Isnin? Sebab aku gembira dengan lahir Nabi Muhammad SAW. Sebab Abu Lahab ini dia bebaskan hamba dia Suwaibah. Bila hamba dia datang membawa berita gembira kepadanya, Aminah telah melahirkan anak. Dia mengatakan antal hur lillah, aku bebaskan kau. Yani sebab ini hamba ini apabila dibebaskan, Masya Allah, hari yang paling gembira dalam kehidupan. Jadi disebabkan itu diringankan azab. Seperti mana sebahagian ulama mengatakan, idza kana hadza kafirun yukhaffafu anhu al-'adabu. Kalau sekiranya ini orang yang kafir yang diringankan azabnya disebabkan kegembiraan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa bi mu'minin, bagaimana dengan orang yang beriman, wasara bi Muhammadin masrur, dan sentiasa yakni gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni kalau sekiranya Abu Lahab yang dilaknati dalam Al-Quran diberikan keringanan azab disebabkan dia menggembirakan Nabi SAW, dia gembira kerana Nabi SAW, bagaimana dengan seorang beriman yang gembira kerana Nabi SAW seumur hayatnya? Boleh kita faham insya-Allah. Itu sebab bila datang Rabiul Awal kita gembira. Tapi ada sebagian orang datang Rabiul Awal jadi masalah, dia nak perang. Betul tak? Dia dah standby dah, semua ini semua bid'ah, dhaif ke apa tak tahu. Sebab dia dah standby. Musibah ini ke atas ni. Sedangkan dia tak faham ini. Dia tidak faham ini yang dia diharamkan yang ini akan banyak ini keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Nabi puasa hari Isnin. Ini adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Apabila ditanya ini kenapa dia puasa pada hari Isnin, manakala pada hari Khamis amalan dinaikkan dan dibentangkan di hadapan Allah. Nah, teruskan. Maksudnya dilaporkan kepada Allah. Adapun di bawahnya amal-amal tersebut oleh malaikat adalah 1 kali malam dan 1 kali siang hari. Dan tetap di bawahnya pada bulan Sya'ban. Ini juga kita ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Nabi mengatakan malaikat ini yata'aqab, yakni maksudnya ada shift. Kalau dalam bahasa kita panggil apa, malaikat-malaikat yang jaga kita punya amalan ini ada shift. Shift pagi dan shift malam. Jadi bila mereka tukar shift, mereka akan angkat ini amalan kita ke langit. Macam mana kita tahu ini? Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Masya Allah. Nah, teruskan. Dan tentang di bawahnya pada bulan Sya'ban diarahkan pada amal 1 tahun secara keseluruhan. Nah, ini berdasarkan yakni berkenaan dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang mana Nabi SAW ini ditanya kenapa dia puasa pada bulan Sya'ban. Kenapa dia banyak puasa kepada bulan Sya'ban? Maka Nabi mengatakan innahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Nabi mengatakan itu adalah bulan yang mana amalan manusia diangkat. Fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im. Dan Nabi mengatakan aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Maka bulan Sya'ban yang kita berada di dalamnya adalah juga bulan yang mana Allah mengangkat amalan kita. Amalan kita dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teruskan. Puasa hari Senin lebih afdal daripada hari Khamis. Kerana adanya kekhususan yang banyak dikemukakan oleh para ulama. Nah, apa sebabnya? Sebab Nabi SAW dilahirkan di dalamnya dan dibangkitkan di dalamnya dan meninggal dunia di dalamnya. Yakni Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin, dipilih sebagai Nabi pada hari Isnin dan meninggal dunia pada hari Isnin. Maka hari Isnin lebih afdal daripada hari Khamis. Hari Isnin ini lebih afdal daripada hari Khamis ini sebab ini kelebihan. Nah, anggapan Al-Halimi bahawa membiasakan berpuasa Senin Khamis itu hukumnya makruh adalah pendapat syaz. Nah, syaz ini maksudnya mukhalafatus sihah. Yani syaz maksudnya bercanggah dengan riwayat yang sahih. Apa yang bercanggah dengan riwayat yang sahih adalah syaz. Boleh insya-Allah. Jadi ini adalah istilah ini para ulama. Kalau mereka mengatakan syaz ini maksudnya
dia bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih, maka ini tidak diambil iktibar. Tidak diambil iktibar. Cabar masalah. Segolongan ulama mutaakhirin mengeluarkan fatwa bahawa pahala puasa hari Arafah dan lain-lainnya tetap bisa diperoleh dengan melakukan puasa fardu, qada fardu atau nazar pada hari-hari tersebut. Pendapat ini berselisih dengan Al-Majmu' sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi. Jika puasa fardu dan sunah-sunah tersebut diniatkan keduanya, maka keduanya tidak sah. Guru kita berpendapat sebagaimana guru beliau. Pendapat yang aujah bahawa tujuan sunnah itu adalah wujudnya puasa pada hari-hari tersebut, hingga sama dengan solat tahiyatul masjid. Ini adalah berkenaan dengan kalau kita combine niat, ini masalah combine niat. Ini apabila masuk ini pada hari Arafah, ada orang nak puasa qada. Jadi apabila dia melakukan puasa qada dengan puasa Arafah, adakah dia mendapat kedua-duanya? Yakni maksudnya dia melakukan qada dan dia mendapatkan puasa Arafah. Di sini ada khilaf. Ini yang penulis ini menukilkan. Di sini ada perbezaan dari ulama. Seperti mana disebutkan dalam kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' ini adalah kitab Al-Imam An-Nawawi. Sebahagian dari ulama mengatakan dia hanya mendapatkan satu sahaja daripada yang dua. Kalau sekiranya dia niat ini qada, itu ada puasa ini qada. Tapi sebagian ulama mengatakan kedua-duanya dapat. Dia dapat ini puasa qada dan juga dapat pahala ini puasa Arafah. Akan tetapi selepas itu penulis ini mengatakan qala syekhuna. Ini dia mengatakan, berkata ini syekh kami. Syekh ini Ibn Hajar ka syaikhihi. Seperti ini gurunya. Walladhi yutajahu an al-qasda wujudu sawmin fiha fa hiya kat tahiyyati fa inna wa tatawwa aidan hasala. Syekh Ibn Hajar mengatakan dapat kedua-duanya. Dia menyamakan ini seperti apa solat tahiyatul masjid. Tahiyyah di sini maksudnya tahiyatul masjid. Kita kalau masuk ke dalam masjid, lepas itu kita lihat imam sudah mulakan solat isya. Kita niat solat isya dan tahiyatul masjid. Kita dapat melakukan solat isya dan kita mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Hasalah. Sama juga dengan puasa. Kita boleh combine niat qada dengan Arafah. Dan ini biasa kita kat Singapura ini yang kita buatkan. Ada orang biasanya dia ada puasa qada, jadi dia cari opportunity. Puasa Arafah ini semua nak puasa Arafah. Jadi niatlah qada sekali. Sama juga dengan Ashura, sama juga dengan puasa-puasa yang lain. Wa illa saqata anhu talab. Jadi beliau mengatakan kedua-duanya yakni mendapatkan pahala. Dan berkenaan dengan qada itu juga adalah sah, yakni tidak diperlukan baginya untuk dia melakukan qada sekali lagi, sebab ini dia telah melakukan. Boleh faham insya-Allah ya? Kita teruskan. Maka bila diniatkan puasa sunnah juga hasilah kedua-duanya. Kalau tidak maka telah gugurlah kesunahan daripadanya. Jadi ini kalau kita mengatakan ini pendapat, kalau walaupun pendapat yang mengatakan hanya satu saja yang boleh, maksudnya dia mendapatkan pada fardu. Jadi puasa ini Arafah dia tidak mendapatkan kelebihannya. Nah, teruskan. Apa Ustaz? Yang pendapat Imam Nawawi, jika puasa fardu dan sunah-sunah tersebut diniatkan keduanya, maka keduanya tidak sah. Kedua-duanya tak sah ke atau? Nanti nak siap. Ini adalah pendapat Asnawi, afwan. Ini saya terlepas tadi. Dia mengatakan watabi'ahu al-Asnawi. Faqala inna wa huma. Ini adalah pendapat al-Imam al-Asnawi ya. Dia mengatakan kalau dia melakukan niat kedua-duanya lam yahsul syai'un minhuma. Kedua-duanya ini tidak sah. Jadi di sini penulis ini mengatakan Al-Imam Nawawi menukilkan pendapat ini. yakni disebutkan dalam kitab Majmu' dan juga dinukilkan bahawasanya Syekh ni Asnawi mengatakan tidak dibolehkan kita menggabungkan niat
Arafah ini dengan qada ataupun nazar? Boleh insya-Allah. Jadi di sini kita ada perbezaan ini di antara para ulama. Syekh Ibn Hajar mengatakan kedua-duanya dapat. Syekh Ibn Hajar ini mengatakan kedua-duanya dapat. Jadi ada pendapat mengatakan tidak yang sah, ada pendapat mengatakan kedua-duanya yang sah, ada pendapat yang mengatakan hanya satu yang sah. Boleh insya-Allah. Teruskan. Lebih utamanya bulan-bulan dalam berpuasa. Cabang masalah. Selain Ramadan, bulan-bulan yang paling afdal untuk melakukan puasa adalah bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan seterusnya penulis ini mengatakan bulan-bulan ini yang disunatkan kita berpuasa ini selepas ini Ramadan. Yang maksudnya di sini adalah apakah bulan yang paling afdal? Maka beliau mengatakan pertama sekali adalah bulan Muharram. Kenapa ini bulan Muharram? Sebab ini bulan Muharram ini adalah daripada bulan-bulan haram. Daripada bulan-bulan haram. Summa Rajab, summa Zulhijjah. Jadi bulan Rajab juga daripada bulan haram. Begitu juga dengan bulan Zulhijjah, summa Al-Qa'dah, Dzulqa'dah. Ini adalah 4 bulan haram. Selepas itu baru Syaban, sebab Nabi SAW suka yang ini berpuasa pada bulan Syaban, sebab bulan Syaban amalan yang dibentangkan di hadapan Allah. Wa saumu 9 Dzulhijjah afdalu min saumi 10 Muharram. Yani puasa yang ini pada 9 yang ini puasa 9 hari yang ini daripada bulan ini Zulhijjah lebih afdal dari puasa yang ini 10 hari daripada bulan Muharram. Sebab ini bulan Zulhijjah ada kelebihannya. Sebagian ulama mengatakan walayalin ashr wal fajri walayalin ashr. Yang dimaksudkan adalah 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Maka ia lebih afdal daripada puasa pada 10 hari daripada bulan Muharram. Nah, dan yang paling afdal daripadanya adalah bulan Muharram, kemudian Rajab, kemudian Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah. Dan barulah bulan Syaban. Puasa hari Arafah itu lebih afdal daripada hari Asyura, yang mana kedua-duanya sunnah ditunaikan. Dia mengatakan apa? Puasa hari Arafah. Nah, salah. Okey. Kita nak tukarkan ini. Puasa 9 hari daripada bulan Zulhijjah. Penulis ini beliau mengatakan wa saumu 9 Zulhijjah. yakni puasa 9 hari daripada bulan Zulhijjah. Maksudnya bulan Zulhijjah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9 di puasa Arafah kan. Jadi beliau mengatakan 9 hari puasa daripada bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari puasa daripada bulan Muharram. 10 hari yang pertama. Yani 10 hari pertama daripada awal sampai Ashura. Mana lebih afdal? Lebih afdal adalah Zulhijjah. Boleh insya-Allah. Sebab ini kita ada hadis ini berkenaan perkara ini, kelebihan yang dipuasa 9 hari Zulhijjah. Jadi boleh kita tukar. Di sini terjemah mengatakan apa? Puasa Arafah ya? Boleh baca lagi apa dia mengatakan? Puasa hari Arafah itu lebih afdal daripada hari Asyura. Oh. Pada kedua-duanya sunnah ditunaikan. Bukan ya? Dia adalah puasa 9 hari daripada Zulhijjah. Sebab mungkin orang yang terjemahkan ini dia menyangkakan atas ya. Kalau penulis mengatakan atas min Zulhijjah, kita boleh faham itu adalah hari Arafah. Tapi ini adalah 9 hari daripada bulan Zulhijjah. Okey, teruskan. Faedah. Hatta kalau kita lihat dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Damyati syarahkan ini. Kalau kita lihat dalam kitab I'anah, dia mengatakan ay at-tis'u min awwal syahr. Dia mengatakan 9 hari daripada awal bulan. Nampak? Wa hadha ta'bir aula min ta'biri ba'dihim bi 10 Dzulhijjah. Jadi ini adalah perkara yang kita mengatakan pasti. Nah, teruskan. Faedah. Barang siapa sedang menjalani puasa sunnah atau salat sunnah, maka diperbolehkan memotong di tengah jalan.
Tidak boleh bila itu haji sunnah. Yani berkenaan dengan puasa sunat, dia beza dengan puasa wajib. Kalau kita puasa wajib, kita tidak boleh memotongnya. Yani maksudnya sengaja kita buka sana. Satu orang kalau dia melakukan qada, selepas itu dia sengaja nak buka tanpa sebab, tidak dibolehkan. Tapi kalau puasa sunat, ada pilihan. Yani maksudnya sama ada dia nak meneruskan ataupun yang ini dia tidak yang ini meneruskan. Tidak boleh bila itu haji sunnah. Barang siapa yang sedang menjalankan qada wajib, maka tidak boleh memotong di tengah jalan. Tidak boleh memotong, ini maksudnya di sini, yaitu membatalkannya. Walaupun kita mengatakan misalnya dia boleh puasa qada. Satu orang misalnya dia ada puasa qada. Macam sekarang sekarang dah nak masuk nisfu Syaban kan. Dia ada puasa qada tahun lepas. Jadi dia puasa, besok dia puasa qada. Apabila dia sedang puasa, dia sengaja nak batalkan. Kita mengatakan diharamkan ke atasnya. Walaupun dia mengatakan, tapi saya ada hari lagi sebelum kita nisfu Syaban. Sebelum masih ada bulan Syaban, besok pun saya boleh puasa. Walaupun ini yang penulis mengatakan walau kana muwassa'an. Yani maksudnya walaupun ada hari lain dia boleh melakukan qada, akan tetapi tidak dibolehkan dia membatalkan puasa kalau dia sedang melakukan puasa qada, sebab puasa qada adalah wajib. Nah, teruskan. Sekalipun waktu qada masih lama. Tadi penulis ada mengatakan la nusuku tatawwu', nusuk tatawwu'. Dia mengatakan man talabbasa bi shaumi tatawwu'in aw salatihi falahu qat'uhuma la nusuki tatawwu'. Yani penulis mengatakan kalau puasa sunat kita boleh batalkannya. Sama juga dengan solat. Sama juga dengan solat. Solat sunat kita boleh membatalkan. Tapi tidak digalakkan. Ada satu perkara yang dikenali sebagai nusuk tatawwu'. Nusuk ini tatawwu' seperti apa? Dia puasa kafarah. Dia puasa ini kafarah. Maka ini kita mengatakan diwajibkan, yakni dia meneruskan. Dia tidak boleh yakni membatalkannya. Nah, teruskan. Haram bagi sang isteri melakukan puasa sunnah atau qada wajib yang masih lama waktunya, sedangkan sang suami berada di sampingnya, kecuali atas seizin sang suami atau bisa diyakini kerana. Ini para isteri nak kena faham ini perkara ini ya. Berkenaan dengan puasa ini, maka diharamkan ini kepada seorang isteri yang berpuasa puasa ini sunat dan juga puasa qada muwassa'. Di sini kita ada istilah qada muwassa'. Jadi saya harap semua boleh faham ya. Apa maksud qada muwassa'? Yani misalnya tadi saya mengatakan satu orang dia ada qada tahun lepas, Ramadan dia belum puasa satu hari. Ini adalah qada muwassa'. Maksudnya kalau sekiranya dia ada keuzuran dia tak puasa tahun lepas, dia boleh ada pilihan sama ada nak puasa besok ataupun keesokan harinya sampai akhir di bulan Syaban. Jadi dia ada akhir di bulan Syaban. Ini kita mengatakan qada muwassa'. Kalau sekiranya qada muwassa' wajib dia minta izin daripada suami. Tapi kalau dia ada qada fauran, maka tidak perlu ya. Ini beza di antara qada ini fauran dengan qada ini muwassa'. Sama juga dengan puasa sunat, wajib dia minta izin. Nah, teruskan. Hari-hari haram puasa. Apa sebab puasa kadang faraj? Ya, fauran. Fauran ini kira macam kita mengatakan dia wajib nak kena melakukan sekarang. Misalnya dia dah sampai kepada akhir bulan Syaban. Kalau besok dia tak puasa, dah masuk Ramadan dah. Sekarang ini wajib ini dia puasa. Betul ke tidak? Sekarang puasa menjadi wajib ini ke atasnya. Besok menjadi wajib puasa ke atasnya. Walaupun asal puasa ini dia adalah qada. Dia sekarang dia bukan qada muwassa' lagi, sebab dia dah fauran ni, dia nak kena melakukan ini besok. Sama juga kalau sekiranya dia buka puasa dengan sengaja. Kalau dia buka puasa dengan sengaja, ini bukan muwassa', ini adalah fauran. 2 Syawal dia nak kena puasa. Kalau dia sengaja tak puasa misalnya, dia sengaja makan.
Dia nak kena puasa spontan kan? Qada nak kena spontan. Ini bukan muwassal, tapi ini adalah fawran. Maka ini adalah wajib ke atas dia untuk dia puasa dengan cepat. Okey, kita lagi sikit, kita dah khatam insya-Allah. Hari-hari haram puasa. Menutup. Haram melakukan puasa pada hari-hari tasyrik. Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini tidak ada masalah, kita semua faham ya. Hari tasyrik tak boleh puasa, hari Idul Fitri, Idul Adha. Teruskan. Bagi selain yang telah membiasakan puasa dan juga hari Syak, bagi selain yang telah membiasakan puasa pada Nah, hari Syak tak boleh puasa. Hari Syak ini maksudnya kita tanya besok macam mana, Ramadan ke bukan Ramadan? Allahu a'lam. Tak ada orang yang lihat anak bulan, ataupun dikatakan ada orang lihat anak bulan tapi kita pun tak tahu. Besok tak boleh puasa. Sebab ini sudah menjadi hari Syak. Melainkan kalau orang dah memang puasa Isnin Khamis, kebetulan hari besok Khamis, kita mengatakan boleh awak puasa. Tapi selain daripada mereka tak boleh puasa. Nah, hari Syak iaitu tanggal 30 Syakban, meluap kabar adanya hilal dapat diruqyah. Belum tetap adanya. Nah, maksudnya dikatakan ada orang lihat, tapi kita pun tak confirm. Betul ke dia lihat? Tak tahu. Ada orang mengatakan lihat, ada orang mengatakan tak lihat. Jadi belum lagi ada kata pepatah daripada apa kata putus daripada pemerintah misalnya, daripada mufti ke daripada qadi. Belum lagi ada kata putus. Maka ini kita mengatakan hari Syak. Nah, teruskan. Demikian pula hari-hari setelah tanggal 15 Syakban. Nah, yakni hari ke-16 ini seterusnya sampai akhir Syakban tak boleh puasa, melainkan bagi mereka yang menyambung puasa sebelum itu. Selama tidak bersambung dengan hari-hari sebelumnya atau tidak bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Kebiasaan puasanya, yakni seperti Isnin Khamis, satu orang puasa Isnin Khamis, ataupun dia puasa Ayyamul Bid, tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan dia puasa Ayyamul Bid ataupun Ayyamul Sud. Tidak ada masalah, dia boleh puasa. Atau bukan puasa nazar atau qada. Melainkan kalau ada nazar, dia mengatakan saya nazar untuk besok saya puasa kerana Allah. Khalas, kita mengatakan hatta selepas itu Syaban awak nak kena puasa. Ataupun qada, dia masih ada qada tahun lepas, belum lagi puasa, kita mengatakan tak ambil iktibar sama sebelum nisfu Syaban, lepas nisfu Syaban awak nak kena puasa juga. Tak ada pilihan yang dibagi awak. Kalau lagi satu hari nak Ramadan, dia belum lagi qada satu hari, wajib ini dia puasa. Kalau dia melambatkan, dia berdosa dan dikenakan fidyah. Betul ke tidak? Kalau dia melambatkan sampai masuk bulan Ramadan, walau an naflin, walaupun yakni penulis ini mengatakan yakni dia nak melakukan yakni qada ataupun dia niat yakni nazar, walaupun yakni asal yakni puasa itu adalah sunnah, tetapi apabila yakni dia niatkan yakni sebagai yakni nazar, ataupun dia nak melakukan qada bagi puasa sunnah. Dia nak melakukan qada ini bagi puasa sunnah. Baik, jadi dengan ini alhamdulillah ini kita dah habis. Kita sudah habis bab ini puasa. Alhamdulillah, jadi kita terus kita baca doa ini sebab dah jam masa pun dah terlebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi fahmihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli putri unsa wa zakar rabbi waffiqna wa fiqhum lima taqtali qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima wa hilla 'ala ya ulama ihnas bi khairi wa rfa kulla shar ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكرم بذلك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا وسط المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب في لنا الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امر وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اعترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا وتب علينا توبه
واغفر لوالدينا رب ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نصر بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. ونتقبل دعاء انك تسمع عليك تب علينا انك تتوب الرحيم واختم بالصالحات اعمال الاجر الله يكرم فوق سبحان ربك رب العزه عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم